صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan kita pada malam ini, iaitu di bawah tajuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditaja dan dianjurkan oleh Khairuddin dan keluarga. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keluarga ini dengan kebahagiaan yang kekal abadi sampai ke syurga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, moga-moga Allah angkat kedudukan keluarga ini setinggi-tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga ini menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan lahir daripada zuriat keluarga ini para alim ulama, para awliya, para syuhada, pejuang-pejuang agama pada hari depan, insya-Allah. Tajuk yang diketengahkan pada kita ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang yang akhlaknya setinggi akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketinggian akhlak Nabi ialah kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi mencapai akhlak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang tidak dicapai oleh lain-lain manusia dan rasul-rasul yang terdahulu. Sebab akhlak ni dia terbagi pada dua. Yang pertama akhlak dengan Allah, yang kedua akhlak dengan manusia, yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mencapai satu ketinggian akhlak
dengan Allah Subhanahu wa taala yang tak dicapai oleh lain-lain rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi di atas ketinggian akhlak Nabi yang tak dicapai oleh sesiapa pun, maka itulah ketinggian kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpandukan sebuah hadis Nabi, ana atqakum billahi wa akhsha. Aku ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah, aku ialah yang paling takut kepada Allah. Maknanya bila Nabi kita mengaku dan menyebut tentang hal itu, berarti tidak ada seorang pun yang menandingi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas sebab itu, itulah ketinggian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpandukan pula satu hadis Nabi yang lain yang lebih sebut, ana sayyidu bani Adam wala fakhr. Aku ialah penghulu kepada semua anak Adam. Bukan aku nak bangga terhadap diri aku, tapi itulah nikmat yang Allah kurniakan kepadaku. Di atas sifat Nabi yang dikurniakan ketinggian dan kedudukan yang tinggi, yang tak tertanding dengan sesiapa, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdiri lama dalam semayang sampai ditegur oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Takkan kuat Rasulullah sampai terani kamu nak kena berdiri? Nabi kata, afala akuna abdan syakura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afala an akuna abdan syakura. Apakah aku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh nak jadi hamba yang sangat bersyukur pada Allah? Jadi afala an akuna abdan syakura. Jadi dalam hadis itu Nabi sebut abdan syakura. Nabi tak sebut abdan syakiran. Nabi sebut abdan syakuran. Syakur ni dia sirah mubalaghah. Kalau syakir, hamba yang bersyukur. Tapi kalau tersangat-sangat bersyukur, disebut dengan syakur. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya akhlak Nabi itu yang membentuk dan mencetaknya Allah sendiri. Sehingga kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadisnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang ajarku adab Tuhanku, fa ahsana ta'dibi. Maka oleh kerana Allah Subhanahu wa taala itu dia mengajarkan ku adab, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada satu yang tercedera ataupun tidak sempurna dalam dia mendidikku. Fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang maha sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mencipta seseorang yang lebih sempurna dari sempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada struktur luaran Rasulullah ataupun dalaman Nabi sendiri. Tidak ada seorang insan yang dicipta sebegitu indah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sejak Allah mencipta makhluknya, bahkan mencipta manusia, tidak ada insan yang terindah lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau siapa-siapa nak tengok ciptaan terbaik yang pernah Allah cipta, lihatlah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tercipta sebegitu indah sekali.
Sebab itu bila kita mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah, dia ada dua bahagi kitab Syama'il tu. Yang pertama menceritakan tentang struktur tubuh Nabi. Bahagian yang kedua menceritakan tentang akhlak Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi manusia ni dia indah kalau indah luar dan dalamnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi luarnya ialah lahiriah, dalamnya ialah akhlak. Akhlak ni mungkin orang kata di luar perilaku, tapi sebenarnya akhlak ni dia tak akan timbul lahiriah yang elok-elok, perangai yang elok-elok kalau hati tak elok. Dengan sebab hati yang elok itulah melahirkan zahir lahiriah yang elok, perangai yang elok-elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala mencipta Nabi tubuh badannya elok, dan Allah mencipta Nabi akhlaknya elok. Orang ni kalau tak elok, kalau tak cantik sekalipun, tapi kalau akhlaknya elok, orang nampak elok. Tapi kalau seseorang itu walaupun cantik sekalipun, perangai dia teruk, akhir orang hukum tak elok juga. Nabi kita SAW dua-dua elok. Lahiriahnya elok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhlaknya elok. Maka sebab itu Nabi kita SAW itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebut oleh Hindun bin Abi Halah, disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dalam hadis yang begitu panjang dalam Syama'il tentang rupa parah Nabi. Semua nak habaq kata elok. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tidak ada satu orang yang diceritakan rupa parahnya seperti diceritakan rupa parah Rasulullah. Tak ada satu orang manusia yang pernah kita dengar orang cerita tentang rupa parah dia. Mata dia macam ni, hidung dia begini, dahi dia macam ni, rambut dia begini, lengan dia begini, bau dia begini. Tak ada manakah Rasulullah. Satu alam tidak ada yang diceritakan tentang seseorang yang struktur tubuh badan yang elok. Tak ada, melainkan hanya diceritakan tentang Rasulullah. Baik, Nabi kita SAW, nah tu lahiriah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhlak ni, akhlak Nabi kita SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buang saya. Akhlak Nabi kita SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhlaknya terindah. Baik. Indah akhlak Nabi sebab akhlak Nabi itu akhlak Allah. Mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak dapat nak tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad satu terjemahan daripada akhlak agung Allah Ta'ala. Tetapi akhlak itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang nabi kita. Allah cerita nabi kita berakhlak mulia. Allah cerita nabi akhlak mulia sebab Allah nak agungkan zat dia, Allah nak agungkan diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah nak agungkan diri dia, Allah cipta Rasulullah, Allah didik Rasulullah sampai tidak ada satu orang manusia pun yang setinggi akhlak Nabi. Faham tak? Sebab Allah nak bagi kita mengagungkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebab Allah nak bagi kita agungkan Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam Quran Allah sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita mengaji bahasa Arab, kita akan faham lebih daripada orang lain faham. Inna ni dia panggil harfut taukid. Bila mana kita nak menegaskan sesuatu, nak memperkukuhkan cakapan kita, kita buat inna, sesungguhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa innaka, sesungguhnya engkau. Habis. Allah yang kata sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, merujuk pada Rasulullah, la'ala, sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat hebat. Okey. Kata guru kami, contohnya, ni gelas. Gelas atas kursi. Ni gelas ni duduk atas kursi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tinggi? Mana lebih tinggi gelas dengan kursi? Gelas. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Berarti engkau lebih tinggi daripada akhlak. Nak kata apa lagi? Akhlak tu tinggi, Nabi lebih tinggi daripada akhlak lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah Rasulullah. Tu yang Ustaz duk sebut tu, Ustaz teringin dan harap-harap umur sampai ke zaman Imam Mahdi alaihissalam. Sebab nak tengok akhlak Imam Mahdi, akhlak Nabi. Sekalipun kita tak sempat tengok Nabi, tapi kita harap kita sempat tengok akhlak Nabi yang berada pada bayangan Rasulullah di akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, basi mana basi? Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim ni agung. Sesungguhnya engkau Muhammad, akhlak engkau agung sungguh. Macam mana tak agung? Allah yang cipta akhlak Nabi. Allah bukan sahaja mencipta struktur tubuh Nabi, Allah mencipta akhlak Nabi pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya Allah didik, sungguh Allah didik Nabi ni dengan begitu halus. Allahumma salli ala Sayyidina. Ciptaan Allah ni semua indah kan? Bukit, gunung, langit, sungai, orang, semua indah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Dalam semua yang indah-indah, tak ada yang boleh menandingi indah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntunglah generasi sahabat sebab mereka pernah melihat keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi kembang dua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Struktur tubuh Nabi indah, akhlak Nabi indah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita nak baca malam ni ialah akhlak Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan setakat Allah Ta'ala mencipta Nabi itu berakhlak elok, indah, tapi Allah jaga. Allah cipta akhlak Nabi, lepas tu Allah jaga akhlak Nabi. Dia macam contoh, bila orang buat bangunan, orang jaga maintenance. Faham tak? Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah Sayyidina Muhammad mencipta Nabi, mencipta akhlak Nabi, dan Allah jaga akhlak Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib.
Yang jaga akhlak Nabi, yang pelihara akhlak Nabi, Allah sendiri. Maka tak terkurang sikit pun Nabi di mata umat dia. Hatta narasi sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in masalah Sayyidina Muhammad. Contoh kita kata macam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan para sahabat yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina. Dan para sahabat yang lain. Hari-hari nak tengok Nabi ni bukan nak tengok sakat, bukan semata nak tengok wajah Nabi, tapi nak tengok akhlak Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar kalau lepas mayat Isyak macam ni, dia punya mulia dengan Sayyidina Abu Bakar ni, Allahumma salli ala Sayyidina, dia tak lepas Nabi balik seorang-seorang balik ke rumah, dia iring Nabi balik. Dia iring Nabi balik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai di rumah Nabi, dia tak patah balik lagi balik rumah dia. Dia tunggu depan pintu rumah Nabi. Dia tunggu tu, salah Sayyidina Muhammad, tunggu depan pintu rumah Nabi. Nabi buka jendela, salah Sayyidina Muhammad, tak balik lagi lah. Nabi tu tak balik lagi. Duk buat apa tu? Duk menangis. Nabi buka pintu. Nabi tanya, Abu Bakar, tak balik lagi? Tak balik ke Rasulullah? Macam mana aku nak tempuh saat yang mendatang tanpa aku dan engkau? Faham tak? Tidur malam tu berapa jam? Balik rumah tu tak tengok Nabi, tak tahan hati lah. Tu pada magnet yang kuat di antara hati Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah Ta'ala Sayyidina Muhammad. Saya tengok satu orang pelajar Malaysia, dia ketua pelajar Malaysia di Tarim, Ta'ala Sayyidina Muhammad. Habib Omar daripada rumah dia nak main ke Darul Mustafa ni, Ta'ala Sayyidina Muhammad, pelajar Malaysia ni, Ta'ala Sayyidina Muhammad, dia tunggu depan rumah Habib Omar, Ta'ala Sayyidina Muhammad. Sampai Habib Omar keluar, dia ikut belakang Habib Omar, Ta'ala Sayyidina Muhammad. Bila Habib Omar masuk dalam Darul Mustafa, dia pegang kasut Habib Omar, letak tempat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya, kalau Habib Omar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dapat dilihat oleh pelajarnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka semua masa-masa yang belajar boleh tengok Habib Omar ni, belajar tak akan lepaskan peluang untuk lepas tak tengok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi kalau macam tu lah, macam mana sahabat dengan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Nabi SAW punya mulia Nabi duduk dalam zaman jahiliah, tapi Nabi tak terkesan dengan jahiliah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi dijaga. Jahiliah ni teruk, orang berzina, minum arak, teruk zaman jahiliah. Tapi Nabi kita SAW yang keluar daripada perut ibunya dalam keadaan akhlaknya dah mulia, terus Allah pelihara. Nabi beranak-beranak langsung dihantar pergi kampung, duduk dengan Halimatus Sa'diyah. Sebab di kampung ni akhlak mulia, budak-budak kampung terbina akhlak dia. Maka tentu Nabi terasuh lah. Nabi tak terkesan dengan masyarakat jahiliah yang rosak tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai umur 6 tahun. Lepas tu mak Rasulullah Aminah ambil belah Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Jadi 6 tahun sudah cukup Nabi diasuh di kampung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kota Mekah tu kota batu. Orang duduk di Kuala Lumpur dengan orang duduk di Kuala Nerang tak sama kot. Budak-budak KL dengan budak-budak kampung, lebih-lebih lagi yang terdidik, terasuh, lagi-lagi tak sama kot. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, zaman jahiliah Mekah tu kota batu sebab gunung-gunung batu. Hari ni sekalipun orang tak duduk dalam ataupun celah-celah gunung batu, tapi orang duduk di celah-celah bangunan-bangunan batu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka lahirlah perangai-perangai yang kasar, perangai-perangai yang khusyuk lah. Maka Nabi Allah selamatkan, Allah ambil Nabi hidup di kampung. Rasulullah tak terkesan dengan pekan, tak terkesan dengan kota. Duduk di kampung, masalah Sayyidina Muhammad, dia ada sungai, dia ada wadi, dia ada pohon-pohon. Maka pribadi Nabi pun terbentuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab Allah nak muliakan Nabi dengan risalah. Allah nak muliakan Nabi dengan risalah. Nabi akan dilantik sebagai Rasul. Jadi oleh kerana mulianya martabat kerasulan, maka Allah Subhanahu Wa Taala bentuk Nabi dengan penuh kelembutan, kesucian, kemesraan dan sebagainya. Mana Nabi tu seiring pembesarannya dengan didikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang Allah tentukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbentuk. Sebab orang ni dia terbentuk macam mana dia dibentuk? Suatu kata ulama, taib, man syaba ala syai' syaba alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Man syaba ala syai', sesiapa yang membesar di atas sesuatu, begitulah pembesarannya. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, orang yang Tuhan nak bagi dia bertokoh. Pasal dia akan jadi tokoh. Allah pilih keluarga dia macam mana, pembentukan dia. Ayahnya orang kuat agama, mak orang kuat agama. Jadi hanilah tokoh ketokohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi kita tu raja. Nabi tu Malik bin Malik. Nabi raja, Nabi adalah anak raja, cucu raja. Faham tak? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah keturunan Quraisy. Quraisy ni dah mulia dah. Dalam Quraisy ni yang mulia Bani Hashim, Bani Al-Muttalib. Nabi Bani Hashim, mana tang tu dah mulia dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy ni dia bangsa daripada moyang Nabi yang bernama An-Nadhr ibnu Kinanah. Itulah dari Quraisy. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Darah Nabi darah pemimpin, darah Nabi darah raja. Sebab tok wan Nabi, moyang Nabi raja Quraisy. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi itu ialah Al-Malik bin Malik, raja anak raja. Allahumma salli ala Sayyidina, darah kepimpinan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab dia ni nak bagi jadi apa pun keturunan, nak bagi jadi jahat, dia kena cari keturunan jahat. Nak bagi jadi baik, kena cari keturunan baik. Sebagai contoh, Yahudi, mereka nak jatuhkan sistem khilafah, mereka cari orang yang jahat, yang boleh buat kerja jahat. Khilafah terakhir ialah khilafah Uthmaniyah di Turki. Mereka cari satu orang
Bukan orang ni bidan terjun, memang dicari. Jumpalah Kamal Atatürk daripada kecil, dibina, dididik sampai dididik masalah Sayyidina Muhammad sebagai seorang yang bakal meruntuhkan khalifah yang akan datang. Dia siapa? Dia Yahudi. Dia kena cari bangsa jahat juga. Yahudi ni bukan semua jahat. Yahudi yang jahat ni Yahudi Zionis. Yahudi Zionis ni Yahudi macam mana? Yahudi Zionis ni Yahudi yang waktu Zulkarnain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai satu kampung, orang kampung tu kata, tolonglah Zulkarnain, kami tak tahan dah ni Yajuj Majuj ni, tolong kami. Oh, macam-macam kerosakan dia buat. Zulkarnain buat tembok daripada besi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan satu tembok, kita buat tembok daripada bata ya, konkrit, ni besi konkrit, tembok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu ditangkap lah Yajuj Majuj ni, buh dalam tu, dalam tembok tu, tapi ada terlepas yang terkeluar, hak tak nak tangkap. Hak tu yang masalah Sayyidina Muhammad, kata ulama, jadi hak terlepas tu lah. Sebab Yajuj Majuj ni dia bukan jin, Yajuj Majuj ni dia manusia, Bani Adam. Hak ni lah pi jadi benih nikah dengan masalah Sayyidina Muhammad dengan manusia biasa, tu yang jadi Zionis. Faham tak? Sama lah juga Wahabi. Salah Sayyidina Muhammad bin Abdul Wahhab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang jadi pengasas kepada ajaran Wahabi ni, Allahumma salli ala Sayyidina, bergabung dengan Saudi. Saudi ni ialah Bani Saud. Orang panggil Saudi. Bani Saudi ni, kerajaan Saudi ni sebab pada Bani Saud ni, dia pada mana? Mereka daripada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi hak mana? Yang dihambat oleh Rasulullah keluar daripada semenanjung tanah Arab. Bila lepas sampai di hujung tanah Arab, lepas tak keluar habis, lepas duduk di sempadan. Jadi nak selamat, lepas masuk Islam. Bila masuk Islam, jadi akhirnya berkahwinlah dengan orang-orang nomad, orang-orang Badui. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab orang Arab ni mereka bangsa nomad, bangsa pindah-pindah, kahwin dengan orang nomad tu. Maka akhirnya bercantumlah soalan Sayyidina Muhammad. Bani Saud ni, Saudi ni dia pakai egal tu bukan sunnah. Tahu dah egal tu hak orang Arab Saudi bos serban, lepas tu bulat atas kepala tu egal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asal egal ni iqal, tapi orang Saudi ni dia pelek dia, qauf dia kata gah, egal ni guna buat apa? Egal ni depa pakai serban tu, depa tak atas kepala tu, tapi bila mana depa berhenti, masalah Sayyidina Muhammad berhenti di wadi-wadi ke mana ke, jadi bila unta tu duduk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka egal ni diikat di lutut unta. Tu bahasa dia. Faham? Sekali bila mana lepas nak jalan pula, lepas pindah-pindah. Nak jalan pula, jadi buang egal di lutut unta tu, buh balik atas kepala. Tu bangsa Badawi. Jadi bangsa ni lah bergabung dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, menjatuhkan kerajaan Ahlul Bait Rasulullah. Dia panggil Syarif Mekah. Sampai dihalau semua, dibunuh, dihalau, dan keluarlah Syarif Mekah ni buat pemerintahan baru di Jordan. Dan tak kurang juga berpindah ke seluruh alam
ada yang sampai ke Nusantara. Gimananya masalah Sayyidina Muhammad, kalau nak cari orang baik, dia kena cari susul galur yang baik. Untuk nak buat benda baik. Begitu juga, saya ulang balik, kalau nak buat benda jahat, kena cari orang jahat juga, keturunan yang buruk, yang jahat, sebab nak meneruskan legasi kejahatan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada keturunan yang baik, bangsa-bangsawan, keturunan terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam waktu yang sama Nabi dididik oleh Tuhan. Sampailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi orang yang sangat hebat akhlaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai Nabi duduk di makam yang terbaik kedudukannya dalam masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai Nabi jadi orang yang paling bermaruah dalam masyarakat. Dia duduk atas sekali Rasulullah. Di kalangan anak-anak muda, semua tak boleh challenge Rasulullah segi ke akhlak Nabi, peribadi Nabi, akhlak Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua lengkap. Akhlak Nabi elok, keturunan Nabi elok, muruah Nabi elok, lembah lembut Nabi ni, tak ada satu orang pun anak muda Mekah yang macam Rasulullah. Nabi duduk atas sekali. Itu segi lemah lembut. Segi kejiranan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi lah jiran yang paling baik sekali. Sampai orang Mekah ni, kalau nak kata orang baik, mereka tak boleh bagi contoh hal lain, orang Muhammad lah yang paling baik. Sampai mereka ni kata, jadilah macam Muhammad. Kalau abang ke anak-anak ni, jadi macam Muhammad tu. Tu Muhammad tu, Nabi lah contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segi cakap, Nabi cakap paling benar sekali. Nabi tak pernah bohong. Cakap Nabi paling benar sekali. Semua orang. Orang Mekah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai nak kata Nabi ni cedera akhlak, tak ada. Nak cari buruk, tak ada Rasulullah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai lepas pibuh gelaran Nabi As-Sadiqul Amin. Muhammad ni benar, Muhammad ni amin, amanah. Sampai bila Nabi mendewasa, orang ni kalau mereka nak titik barang suruh simpan, Nabi lah mereka tak. Hak orang lain, orang tak percaya. Rasulullah orang percaya. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu Nabi ni dijajah oleh masyarakat Quraisy. Muhammad lah, akhlak mulia sungguh. Kalau bahasa orang Kedah lah, di mulut orang Quraisy ni duk menyanyi nama Nabi. Kalau baik tak ada orang baik, Rasulullah paling baik sekali. Allahumma salli ala sayyidina. Mengaku sungguh, kenai sungguh Rasulullah ni, sayang sungguh Rasulullah ni. Nabi ketika tu dah berada dijulang oleh kaum dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka membuat pengiktirafan pada Rasulullah, akhlak Nabi tinggi. Bila sampai Nabi diberi wahyu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu ayat Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin. Bagi peringatan pada adik-beradik engkau, saudara-saudara engkau yang terdekat. Bila Tuhan suruh buat kerja dah, Nabi panggil semua adik-beradik dia, anak beranak, adik-beradik, sanak-saudara. Nabi panggil ni, Nabi panggil makan dulu. Dia ni nak suruh orang buat baik, dia kena bagi makan dulu. Bagi makan kenyang-kenyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duk ceramah orang duk lapar. No. Kalau lapar, bagi makan dulu, lepas tu baru ceramah. Taib. Nabi nak habaq dia Rasulullah ni. Nabi kata, Nabi bercakap tu, Nabi berdiri di atas bukit Safa. Nabi kata, hai
sanak saudara aku, pak-pak menakan aku, sepupu sepapak aku nak tanya apa. Kalau aku kata belakang bukit ni ada sekumpulan tentera, mereka nak serang kita semua, apa percaya tak? Ni jawapan orang dah kenyang ni. Muhammad, apa pula kami tak percaya? Hang kata apa semua kami percaya tu. Allah SWT, Muhammad, pernahkah hang bohong Muhammad? Mata orang tu masyarakat Quraisy memuja Rasulullah. Bila dah semua pakai kata macam tu, Nabi kata, aku nak beritahu pada kamu semua, aku Rasulullah. Tak dan berapa minit bangkitlah Abu Lahab. Taballaka ya Muhammad, alihadha jama'tana. Celaka ha Muhammad, kerana ni yang himpun kami. Nabak ni ya. Turunlah tabas yada Abi Lahab. Sampai hari ni rumah Abu Lahab, orang tapak rumah Abu Lahab, orang tak berani bak rumah. Saya pergi tengoklah di Mekah. Mencak daripada teksi buat pergi tengok taman lah tapak rumah Abu Lahab. Tak berani tabat siada Abi Lahab. Tapi Nabi akhlak mulia. Bila Nabi sampai di Madinah waktu hijrah Rasulullah Sayyidina Muhammad, selepas beberapa tahun, beberapa masa, anak Abu Lahab masuk Islam, nak berpindah ke Madinah. Rasulullah Sayyidina Muhammad, Nabi dengar anak Abu Lahab nak main Madinah, Nabi himpun semua para sahabat. Nabi kata, aku dapat maklumat anak Abu Lahab, sepupu aku, nak main ke Madinah. Dia masuk Islam, dia nak main ke Madinah, hijrah Madinah. Aku nak pesan ke hampa Rasulullah SAW, dia main esok, hampa jangan cakap tentang ayah dia. Faham? Hampa main esok, hampa jangan cela ayah dia, jangan cakap ayah dia, jaga perasaan dia. Tu akhlak Nabi. Faham tak? Tu akhlak Rasulullah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila Nabi yang lepas kenal Nabi tu macam mana, macam tu macam ni, tapi bila Nabi bawa Islam, ada yang kata Nabi gila, ada kata Nabi ahli sihir, ada orang yang kata Nabi sesat, macam-macam. Jadi tapi ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di kalangan orang-orang ni, nama dia An-Nadhr bin Haris. Dia kata, betul ke hampa kata dia gila? Gila ke dia? Cuba tengok lelok. Jadi lepas kata gila, kata je gila, tak gila. Cara-cara dia bukan orang gila macam tu. Kalau hampa kata dia ahli sihir, hampa tengok sangat, hampa mengaji bab sihir. Faham tak? Hampa ni alim bab sihir, mengaji bab sihir. Bertadunglah ilmu hampa dengan hampa tengok Muhammad. Tak kan? Tu tak sihir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada pula Nabi lepas kata kahin, penenung nasib. Hampa alim kan, mengaji kan bab nasib-nasib ni. Hampa tengok Muhammad, sama tak? Orang kata bertadung, sama tak? Tak kan? Tak. Jadi Nabi tu tak seperti yang lepas kata, tak sama, cuma nak kata aja. Rasulullah sallallahu Sayyidina Muhammad, Rasulullah, orang Quraisy ni lepas nak elak dari Nabi, bertemu dengan orang ya sallallahu Sayyidina Muhammad. Tu lepas kata sihir lah, penung nasib lah, gila lah, jangan duduk dekat lah. Allahumma salli ala. Tapi kadang-kadang itulah cara nak promote orang. Faham tak? Dia ni bila kata orang ni sesat, orang ni apa, ni kadang-kadang orang tak betul ke? Nak dengar dia kata apa, tengok. Dengar, hai, okey pun, akhirnya tambah. Faham? Pengikut Rasulullah bertambah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Maka itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Tuhan bina akhlak Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang sebenarnya sepatutnya kita sebagai pendakwah, kalau kita nak bawa orang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada contoh dah melainkan contoh tunduk kat Nabi ya. Sebab tu pendakwah ni kalau maki hamun tu bukan cara Nabi. 360 darjah terkali. Nabi berajak orang kepada Islam lembut. Tiba-tiba kita ajak pada orang Islam keras. Tak sama dengan Rasulullah. Walaupun kita kata kita ni duk ajak orang kepada sunnah, tengok-tengok bercakap tak sama macam Nabi. Mengata ke orang, hina orang, pelekeh orang, membid'ahkan orang, itu bukan cara Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Orang kata sihir, kata apilah sihir. Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan dengan kata-kata nista orang dengan akhlak. Orang kata, tapi orang tengok. Hak dikata macam ni, patut orang mesh pula akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya akal yang waras, orang yang baik tolak hak nista orang, orang tengok akhlak, orang ikut Rasulullah. Sampai tak ada satu rumah di Mekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tak ada dalam rumah tu wakil kepada agama ni. Setiap rumah mesti ada seorang masuk Islam. Dia ni kalau orang kata kita balas balik, tak selesai masalah. Faham tak? Dia orang kadang-kadang dia kata dia tak kenal kita. Dia tengok kot jauh kita, dia tengok kalam kita tak sesuai dengan dia nista kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kira orang tu orang jahil lah. Jahil tu bukan dia tak ada ilmu, tapi dia tak kenal kita. Nabi kat dia. Kalau kita nak lawan juga dengan dia, letih. Dia tak kenal kita. Kita bukan passion dia. Buang masa banyak. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila kamu bertengkar, bila kamu berdepan dengan orang-orang yang jahil, kamu kata ma'assalamah, assalamualaikum, tak mau layan. Itu akhlak Nabi. Dia macam ni lah, no. Kamu keling orang gila, orang kata apa? Berkeling dengan orang gila. Sallallahu alaihi Muhammad. Jalan-jalan jumpa orang gila. Orang gila kata, hang gila. Nabi tamu, Nabi remuk dia kah? Gila, kira apa? Waktu kami pergi ziarah Darul Atiq, lama lah. Darul Atiq ni dia ialah perkampungan almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah, ayah kepada Kafi Sallallahu alaihi Muhammad. Kampung Sufi lah yang kita faham tu. Nak pergi lah kami pergi. Sampai-sampai di Darul Atiq, tengok pakai slot pendek. Sufi apa ni? Duduk di pondok kalau pendek semua. Lepas tu baru tahu orang gila. Ustaz Ghazali sebelum ni dia bela orang gila. Tapi orang gila ada disiplin tu. Nak pergi mandi di sungai tu beratok Cik Min, beratok. Disiplin. Waktu berjalan tu, hak depan tu kata belakang, hang gila. Hak belakang kata, hang gila. Padahal sama-sama gila. Jadi kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, tak usah dulu orang kita kira jalan kita. Terus ya. Kalau kita yakin jalan-jalan betul, bismillahirrahmanirrahim. Lawan tengok esok mana betul. Dia hak, kita hak. Kalau kita hak, kita berjaya sampai destinasi. Jadi kalau dia bukan hak, dia habis. Kalau dia hak, dia menang. Kalau kita bukan hak, kita kalah. Macam tu lah pembacaan percaturan dia. Nabi kita tak tulis kata bila
larat kata, Nabi terus ya perjalanan Rasulullah. Sebab Nabi peduli apa? Keredaan Allah. Manusia tu saya kira sangatlah. Sebab itu kata Imam Syafi'i, ridhan nas ghayatun la tudrak. Redha manusia ialah sesuatu yang tidak akan dapat kita capai sama sekali. Nak bagi orang suka kat kita, mana boleh. Mesti ada juga orang tak suka kat kita. Itu sunatullah. Biasa, tak apa. Taib. Nabi dalam hidupnya selalu mendidik. Nabi ada seorang anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Satu hari Nabi berjalan dengan Zaid bin Harithah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tu di Kaabah ada 360 berhala. Jalan soalan Sayyidina Muhammad, Zaid bin Harithah ni dia sentuh berhala-berhala tu. Nabi kata, jangan sentuh. Macam tu kami, macam tu kita dididik, macam tu kita kena mendidik. Waktu naik kereta, soalan Sayyidina Muhammad, jumpa tokoh Cina, jumpa tokoh Hindu, ustazah selalu sebut ke anak-anak halapawang, jangan tengok. Lepas mau tahu, jangan tengok, mengkerai, tak tengok. Lepas tu baca pula, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah yang sebenar melainkan Allah. Tengok tak tengok, mulut kena baca. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Mendidik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seiring Nabi berjalan, Nabi dididik. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam masyarakat jahiliah yang celaru tu, Nabi kita mengalah kambing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengarlah orang duk menyanyilah apalah dengan muzik apa semua. Nabi manusia berasa juga. Nabi kata dalam hidup aku ni, aku tak pernah teringin nak buat benda buruk melainkan 2 kali. Rasulullah 2 kali. Tengah-tengah duk bela kambing ni siang malam. Tiba-tiba dengar muzik, dengar orang duk menyanyi apa semua, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi ketika tu Nabi teringin nak pergi. Nabi teringin nak pergi, Nabi kata kat kawan ni, hang tolong saya jaga kambing ni, aku teringin nak pergi. Hang pergi dah. Tolong saya jaga kambing ni, aku nak pergi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kawan dia setuju. Bila kawan Nabi setuju, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi dengar bunyi serunai apa semualah, muzik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata kat kawan dia, tu bunyi apa? Tu dia pada buat apa? Kawan Nabi beritahu, tu ada satu orang nikah. Satu orang menikah. Fulana tatazawwaj. Nabi kata, oh Nabi tengok apa sedap bunyi. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Nabi jalan. Gaya nak sampai mengantuk. Allah, mengantuk Nabi pula tahan. Nabi pun hilang. Right. Sedap tak sedap, matahari suluh lah. Esok panas. Cahaya matahari duha tu, masalah Sayyidina Muhammad. Nabi sedap. Habis dah lah. Balik. Hang tengok semalam, kata kawan Rasulullah. Ngantuk orang jalan. Berhenti tidur. Lepas tu ni baru sedap balik. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu ada pula lepas tu hak macam tu, orang menikah, orang lain pula menikah.
Nak pi pula. Sama juga. Allah pelihara Nabi. Ni kalau orang tu Tuhan nak bagi dia baik, Tuhan pelihara sirah hidup dia, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Tu Tuhan muliakan Rasulullah, Allah pelihara Rasulullah supaya akhlak Nabi ni, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dikata. Fahamlah? Kalau Nabi jadi Rasulullah, jadi Rasul esok, kata Muhammad yang hari tu zaman budak-budak, bukan dia tak mana pun. Tuhan tak mahu tu. Pemimpin ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang ketika mana di pemimpin esok, kawan-kawan dia cerita waktu dia budak-budak hari tu, Allah, bagus dah. Remaja pun bagus dah. Nak cerita bagus tak mana? Nak kata tak bagus tak mana? Bagus dah. Fahamlah? Orang tu akan di pemimpin yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kita ni, kalau kita nak kawan, kalau kita nak bersahabat, cari orang yang baik-baik, yang akhlak mulia-mulia. Terakhir saya nak cerita tentang Sayyidah Khadijah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum daripada tu, Nabi kita SAW dalam umur Nabi 12 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi dengan bapa saudaranya iaitu Abu Talib bawa Nabi ke negeri Syam. Sampai tengah jalan, berhenti di tempat Buhaira Ar-Rahib. Di sebuah tempat namanya, tempat tu Madinah Hauran. Dalam perjalanan daripada Mekah nak pergi Syam tu, sebuah tempat namanya Pekan Hauran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nama dia panggil Busra, nama tempat tu. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ, langsung Nabi dilihat oleh Buhaira Ar-Rahib. Buhaira Ar-Rahib ni, dia duk jaga satu pokok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila tengok Nabi sampai, langsung dia tu, yang tempat tu dia macam RNR, orang singgah, orang cari bekalan. Sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia, dalam pengalaman Abu Talib bermusafir ke Syam ni, tak pernah dia tempuh pengalaman macam hari tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu Buhaira panggil apa? Panggil buat apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia buat kenuri rupanya. Bila Nabi kita main di kemah, bila semua pakat main, dia cari Rasulullah. Nabi umur 12 tahun. Ada lagi tak main? Kata ketua rombongan Abu Talib, dia kata semua main dah, cuma seorang tak main, budak, satu budak. Kata Buhaira, hatulah kena main. Soalan sinama. Jadi hatu kena main, hatu kena main. Abu Talib pun pergi cari Nabi. Nabi duduk jaga unta-unta. Dia kata, ni orang tua nak pergi ni, Muhammad jaga sini lah. Macam tu lah. Abu Talib kena pergi panggil Rasulullah. Bila Nabi kita main, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langsung Buhaira Ar-Rahib ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bangkit. Nabi kita 12 tahun. Nabi kita bukan, dia 12 tahun tak mana, bukan tinggi, tapi umur 13 tahun tak mana ketinggian Rasulullah. Langsung dia sambut Rasulullah, dia pegang tangan Nabi, dia kucuk tangan Nabi. Dia kata, hadza sayyidul mursalin, hadza sayyidul alamin. Dia kata, hak ni ialah penghulu rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, hak ni ialah penghulu sekalian alam. Dan dia menangis.
Dan dia kata, aku harap ketika mana kaum dia mengeluarkan dia, aku haraplah umatku masih ada harapan dia. Ketika Nabi dihalau oleh kaumnya daripada Mekah, Nabi berhijrah ke Madinah, dia nak tolong Nabi, dia harap dia ada ketika tu, tapi umurnya tak panjang, dia mati sebelum tu. Buhairah Ar-Rahib, dia kata pada Abu Talib, dia kata, hak ni kena jaga betul ni, jangan sampai ke Syam. Di sana hang nak tahu orang ahli kitab duk cari ni budak ni. Depa kata budak ni lah lahir dah. Kalau budak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan bangsa Bani Israel, mati budak ni. Depa duk cari ni, depa tak lahir, tapi tak tahu mana lahir ni, negeri mana dilahirkan ni. Macam lah ada orang cari Imam Mahdi, tak tahu dia bangsa apa. Allahumma salli ala sallam. Ada orang kata dia ahlu Madinah, duduk di Madinah, kita pun tak tahu sebenarnya dia bangsa apa. Ini rahsia Tuhan. No, kalau lah Imam Mahdi zuhur esok, dia bukan bangsa Arab, orang Arab yang pergi lawan sekali. No, kalau dia zuhur esok, kata setengah ulama yang menentang paling kuat je ulama tu. Dan pendapat atas fitnah dalam zaman tu, ulama yang paling tolak sekali. Takkan hang kot. Macam tu dia bunyi dia. Soal Sayyidina Muhammad tak tahu, tunggu tengok. Jadi subhanallah. Taib. Jadi kata Buhairah Ar-Rahib, Abu Talib, hang tengok budak ni, Musa Sayyidina Muhammad, tengok dia berjalan. Dia berjalan di payung oleh awan. Sampailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu Sayyidina Muhammad. Taib. Bila Buhairah Ar-Rahib ni dia jumpa dengan Rasulullah, dia teris Nabi. Dia kata, hai budak, as'aluka bihaqqil Lata wal Uzza. Aku nak tanya hang dengan berkat Lata dan Uzza. Nabi umur 12 tahun. Lata dan Uzza ni ialah Tuhan orang kafir Quraisy. Aku nak tanya hang, kalau kita ni pak cik nak tanya dengan nama Allah ni. Dia sebut, aku nak tanya hang beberapa soalan dengan berkat Lata dan Uzza. Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi kata, demi Allah, tidak ada yang paling ku benci melainkan aku benci kepada Lata dan Uzza. Itu yang paling ku benci sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika tu kata Buhairah Ar-Rahib, okey, aku tak tanya dengan nama Lata dan Uzza, aku nak tanya hang dengan nama Allah. Nabi kata, baik, saya jawab. Jadi soalan-soalan yang ditanya ni, hang tanya Bismillah. Hang rumah hang di Mekah ni, hang rumah hang tak mana, hang macam mana, hang tidur macam mana, hang makan macam mana, semua dia tanya. Buhairah Ar-Rahib. Pasal apa? Sebab ya'rifu kama ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang ahli kitab ni lepas kenal Nabi macam kenal anak, macam kenal anak sendiri. Jadi soalan dia tu semua dia kata betul. Tidur Nabi macam ni, makan Nabi begini, ahwal Nabi begini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Akhirnya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Cerita dia, Buhairah Ar-Rahib ni tanya macam tu sebab dia nak uji Nabi. Demi Lata dan Uzza. Sebab Nabi paling benci Lata dan Uzza. Dalam kitab depa lah, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, tu termaktub Muhammad ni Nabi akhir zaman yang paling benci ni. Tidur dia macam ni, makan dia macam ni, cerita dia macam ni. Dia semua tu ditulis tu semua betul. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang paling besar sekali, yang jadi alamat Nabi ialah Nabi akhir zaman,
ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi paling benci kepada berhala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehinggalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi berhijrah. Tu akhlak lah. Akhlak. Sebab pemimpin ni, kalau dia kata dia orang Islam, tapi dia boleh bertoleransi dengan, dia boleh bertolak ansur dalam bahagian akidah dan agama lain, tu pemimpin yang ditolak oleh agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak undi, pergi tokoh Hindu pun tak apa, pergi tokoh Cina pun tak apa, bahkan kata tokoh Hindu tu Tuhan mereka pula. Lepas tu suruh berdoa pula. Hindu doa cara Hindu, Cina, Buddha cara berdoa cara Cina. Mengiktiraf Tuhan orang lain sama macam Tuhan kita. Korak awal lagi, tolak pemimpin macam tu. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab Nabi tak bagi macam tu. Jadi pemimpin ni tak boleh. Tak boleh. Cuma kata ulama, yang boleh kita bertoleransi, Allahumma salli ala sayyidina, kalau dia bukan agama, dia budaya. Contohnya Cina ni, dia semua konghi facai. Dia Islam ke, dia tak Islam ke, dia budaya. Itu tak apa. Tapi kalau hak lain, apa dia? Agama. Tak pusat. Apa-apalah, itu tak boleh. Hampa agama hampa, kami agama kami. Tentu ada khilaf ulama. Tapi kalau dia pemimpin yang paling besar sekali, dia boleh mengucapkan salam Sayyidina Muhammad, ucapan-ucapan kepada, sebab semua ayat dia. Tapi YB tak boleh, menteri tak boleh, semua tak boleh. PM boleh. Allahumma salli ala sayyidina, ataupun raja boleh, sebab semua ayat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kali kedua Nabi nak pergi hijrah, Nabi nak pergi ke Syam ni, ketika umur Nabi 25 tahun. Hari tu umur 12, pi pula ke Syam ni umur 25. Cerita yang jadi tu, yang jadi Nabi pi ke Syam tu, Allahumma salli ala sayyidina. Pak menakan Nabi lah, Abu Talib. Dia kata, Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni musim pemuda-pemuda Quraisy nak pergi Syam. Muhammad pergi lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Tapi hak nak bawa pergi ni, hak nak bawa rombongan negara Syam ni, hak ni besar. Hak ni ialah kafilah dagang Khadijah. Allahumma salli ala sayyidina. Kafilah dagang Khadijah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pi lah tanya Khadijah. Kalau Muhammad pi, dia mesti milih, Khadijah mesti pilih Muhammad. Allahumma salli ala. Sebab orang dah tahu, orang dah kenal Rasulullah. Masyarakat Quraisy semua dah kenal Nabi. Taib. Cuma kata Abu Talib, cuma aku takutlah Muhammad, kalau hang pi ke Syam, aku takut Yahudi bunuh hang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi aku nak suruh hang pi Syam, tapi aku takut tang tu je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Tapi hang pi Muhammad nah? Tu kata Abu Talib. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi ni dia kata macam ni, haraplah Khadijah pilih saya soal Sayyidina Muhammad, hantar saya pergi ke Syam. Nabi tak pergi sendiri, dia panggil Izzah Rasulullah. Faham tak? Izzah, dia kata kemuliaan diri. Nabi tak menghina diri sendiri. Sebab itu alhamdulillah, saya tak pernah minta kerja. Alhamdulillah. Minta kerja ni nak kena bawa
Bawa apa? Bawa resume. Kalau orang tak mau, segan, malu. Alhamdulillah. Saya menganggur 2 minggu je. Balik pada Mesir, masalah Sayyidina Muhammad. Balik dari Mesir, tujuan saya nak pendakwah, saya nak mengajar, saya tak mau kerajaan, tak mau kerja kerajaan. Saya duduk di Ma'hadul Ulum. Jadi tempat tu orang balik Azhar tak banyak yang balik duduk dengan sekolah macam tu. Jadi alhamdulillah, dengan berkat almarhum ketua dan ulama ketika tu Ustaz Azhari, jadi saya tu duduk rumah 2 minggu, jadi orang panggil main mengajar. Jadi tak pernah pergi minta kerja. Alhamdulillah. Tentu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adalah keizahan diri. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kata dekat pak menakan macam tu, tiba rupa-rupanya sampai Nabi bercakap dengan pak saudara Nabi tu pada Sayyidah Khadijah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah ni semua orang tahu dah, Nabi cakap benar, Nabi amanah, Nabi akhlak mulia. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya Nabi kita dipanggil oleh Sayyidah Khadijah dan Nabi kita diberi amanah untuk Nabi kita bawa rombongan dagang ni ke Syam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidah Khadijah janji, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku ni yang aku pilih hang, kata Sayyidah Khadijah, sebab aku dengar tentang akhlak hang, cakapan hang benar, akhlak hang mulia. Aku nak bagi kat hang, kata Sayyidah Khadijah, Muhammad, balasan hang pi ni, gaji hang, allowance hang berganda-ganda daripada yang pernah aku bagi kat orang lain. Itu katanya mahainya orang yang berakhlak mulia. Taib. Nabi pun cerita dekat pak menakan dia, Abu Talib. Kata Abu Talib, inna hadha la rizqun saqahu Allahu ilaika. Kata Abu Talib, masalah saya, ni rezeki yang Tuhan memang nak bagi kat hang, kata Abu Talib. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Nabi kita berjalan rombongan tu, diiring dengan Nabi tu Maisarah. Maisarah ni jangan duk faham kata orang perempuan tu. Nabi pergi orang perempuan dah. Maisarah ni laki-laki. Cuma kita ni orang Melayu, kita buat nama Maisarah tu Maisarah Al-Mubarakah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab kita ni, kita rasa tu nama sesuai untuk orang perempuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila berjalan sampailah di tempat hari tu juga, di Busra. Tapi tempat hak Nabi pi ni, Nabi jumpa orang baru namanya Nastura Ar-Rahib. Hari tu mati dah, umur Nabi 12 tahun tu. Tempat tu diwarisi kepada Nastura. Dia jaga pokok tu. Sebab dalam ilmu orang-orang ahli kitab, pokok ni hanya kalau berteduh di bawah dia, Nabi ya. Sebab dulu pokok ni pernah disinggah dan berteduh di bawahnya Nabi Allah Isa. Lepas tu Nabi akhir zaman, masalah Sayyidina Muhammad, dia akan berteduh di bawah pohon ni. Maka tunggu. Bayang 12 tahun, 25 apa tahun? 15 13 tu mati dah Buhaira Ar-Rahib ni, Nastura Ar-Rahib. Jadi subhanallah, salah Sayyidina Muhammad, bila Nabi kita berteduh di bawah pohon tu, tengok dia tu, tengok Nabi berteduh, dia kena Maisarah. Nastura ni masalah Sayyidina, dia panggil Maisarah. Siapa? Kata Maisarah, masalah rajulun min Quraisy ahlul haram. Dia ni satu orang lelaki daripada bangsa Quraisy yang duduk di jiran Masjidil Haram. Soalan Sayyidina Muhammad. Soalan pertama Nastura tanya, matanya fihi humrah, matanya kemerahan tak?
Sebab Nabi kita SAW, mata kita ni, mata hitam, mata putih, Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mata Nabi kita SAW, bismillah, bukan putih sepenuh. Mata Nabi tu, hak putih tu ada mata kemerahan. Kata Maisarah, ya, kemerahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langsung dia kata, hu, dia dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa huwa akhirul anbiya. Dia Nabi terakhir sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, maka tentulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi letak barang dagang niaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila Maisarah kata, bila kata Buhairah Ar-Rahib tu, dia dah tu, hak tu point Maisarah pegang. Nabi akhir zaman dia pegang. Lepas tu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad dalam Nabi duduk meniaga tu, taib, ada sikit clash niaga kan. Mana orang hak meniaga ni, dia nak beli, Nabi nak jual, masalah Sayyidina Muhammad, dia suruh Nabi bersumpah. Hang sumpah dengan Lata dan Uzza, masalah Sayyidina Muhammad. Taib, Nabi kata, ma halaftu bihi maqat, aku sama sekali tak akan bersumpah dengan Lata dan Uzza, masalah Sayyidina Muhammad. Orang ni, Nabi kata macam tu, langsung jadi kendok. Okey, aku ikut hang, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Taib, jadi ketika tu Buhairah Ar-Rahib tanya, Allahumma salli, tanya Maisarah. Jadi ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Maisarah, berlaku ada clash sikit dengan pembeli tu. Tu dia kata, dia ada kata Nasturah. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu subhanallah, masalah sayyidina Muhammad, dalam perjalanan balik panas. Waktu zuhur tu, waktu matahari tengah duk manas tu, masalah Sayyidina Muhammad, ada dua malaikat duk payung Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maisarah ni duk tengok Rasulullah, duk tengok atas, teduh, jalan tengah padang pasir tapi tak panas, jalan, faham tu? Jadi maknanya kalau jalan dengan Nabi SAW tak panas, keluar daripada jalan dengan Nabi panas. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila nak sampai di Mekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, Khadijah ni, dia duduk atas rumah ada sutuh, dia nampak daripada jauh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Awan duk payung Rasul. Awan tu di setting oleh malaikat. Jadi dia nampak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila sampai Rasulullah, Nabi pun langsung sallallahu alaihi wasallam bercerita, membuat laporan perniagaan. Dan dia seronok. Dan dalam sejarah Khadijah meniaga, tak pernah untung yang sebegitu, berlipat kali ganda, bukan berlipat kali ganda, berlipat kali ganda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dia seronok sungguhlah Khadijah ni. Lepas tu Allah salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil Maisarah. Maisarah, hang cerita sepanjang dengan Muhammad, cuba hang cerita. Jadi Maisarah pun cerita satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak jumpa dengan Nastura, lepas tu bercerita tentang masalah Sayyidina Muhammad, jumpa dengan cerita hak berkeli dengan pembeli tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar. Ada petang tu lah Sayyidina Khadijah masalah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Khadijah ni jatuh hati kepada Rasulullah. Baik. Sayyidina Khadijah ni dia pula kalau belah perempuan dialah yang sama dengan Rasulullah. Faham tak? Kalau belah perempuan dialah yang paling sesuai dengan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Dia bermuruah. Orang jahiliah ni soal Sayyidina Muhammad dah biasa bergaul laki-laki perempuan bebas ni, tapi dia tak. Sayyidina Khadijah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia cerdik, dia bijak. Sayyidina Khadijah ni cantik, cantik rupawan. Masalah Sayyidina Muhammad. Dan ramai pula orang duk teringin, kalaulah boleh menikah dengan Khadijah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keturunan dia elok, harta dia banyak, cukup lengkap. Umur dia 40. 40 jangan panggil, jangan duk bayang mak 40 tu makcik. No? Ada orang umur 40 tapi masih anggun. Itulah Sayyidina Khadijah. Umur 40 tapi tak macam 40. Macam umur hujung 20-an. Ada tak? Ada tak? Tak pernah jumpa. Teruk perempuan ni, muak tak tahu. Ada orang yang masalah Sayyidina Muhammad. Kita ingat dia tua dah sebab dia pandai jaga. Pandai jaga apa? Apa bahasa dia? Penampilan diri. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau orang kita ni pandai, dia pilih apa? Alat-alat make up kan? Soalan Sayyidina Muhammad. Sayyidina Khadijah ni tak nampak dia macam Imam Mahdi juga. Imam Mahdi orang kata umur 40. Kalau nak tunggu umur 40, sebenarnya bukan mesti dia umur 40 segi angka. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dia umur 50 pun tapi dia macam umur 40. Kalau dia umur 30 pun tapi matangnya macam umur 40. Tu bahasa guru saya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Khadijah ni masalah Sayyidina Muhammad, dia berasa berkenan kat Rasulullah. Taib. Tapi dia berkenan ni dia ada muruah. Dia hantar satu orang perempuan namanya Nafisah binti Munayyah. Nama perempuan ni. Tolong saya pitanya Ustaz Muhammad ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi poin dia masalah Sayyidina Muhammad, Khadijah ni kenal pada Rasulullah sebab akhlak Nabi tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nafisah pun tanya, Muhammad, pasal apa tak kahwin? Pasal apa tak kahwin? Nabi kata, ma biyadi ma atazawwaj bihi, kata Rasulullah. Aku tak ada apa, aku nak kahwin macam mana? Aku tak ada apa, aku nak kahwin macam mana? Ketika tu kata Salah Sayyidina Muhammad, kata Nafisah, macam mana kalau orang settle masalah tu? Salah Sayyidina Muhammad, hang ni tahu tak ada orang kenan kat hang, harta dia banyak, orang dia Allahu Akbar, cantik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mulia, semua sebut. Nabi kata Nafisah, kalau settle tu semua, soalan saya, macam mana mau kahwin? Langsung Nabi kata, faman hiya, dia siapa? Khadijah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu Sayyidina Muhammad mengiyakan Sayyidina Khadijah. Itu Nabi kita sallallahu bersyarat dengan bapa makan. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Akhirnya berkahwinlah Nabi dengan Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya cerita ni semua kait dengan akhlak. Dari Nabi budak sampai Nabi remaja, sampai Nabi mendewasa, sampai Nabi dipilih untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk keamanahan kerja-kerja yang nak diberi, semua basicnya adalah akhlak. Jadi sebab itu saya nak ajak kita semua, jadi jadikanlah asas segala perkara ialah akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berpandukan kepada akhlak Nabi kita yang mulia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada yang menajab balik kita pada malam ini, iaitu Datuk Khairuddin dan juga keluarga dia. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka, Allah mendekat mereka dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allah bina, Allah pelihara, Allah didik mereka sehingga mereka jadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ta'ala wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw